Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua murid-murid kelas 1 dan 5 SKS, Ustaz harapkan, Ustaz doakan agar semua murid-murid 1 dan 5 SKS sentiasa sihat, sentiasa ceria dan sentiasa bersedia untuk menyambung pembelajaran pada hari ini, iaitu pelajaran pendidikan Islam. InsyaAllah pada hari ini Ustaz akan membawa mengenai jawi. Jadi murid-murid bolehlah bersedia di buku teks muka surat 72. Buku teks muka surat 72. Sebelum itu, Ustaz bawakan perkara-perkara yang telah lepas kita belajar untuk kita sama-sama mengingati apa yang telah kita pelajari. Iaitu yang pertama, membaca surah Al-Fatihah. Jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, sadaqallahul azim. Seterusnya, Ustaz ingin bawakan jenis ataupun bahagian air yang telah kita belajar dahulu. Masih ingat atau tidak? Okey, ikut sama-sama Ustaz. Bahagian air mutlak. Lagi sekali, air mutlak. Air yang suci lagi menyucikan. Okey, yang kedua, air musta'mal. Lagi sekali, air musta'mal. Air yang suci tetapi tidak boleh menyucikan. Dan yang ketiga, air mutanajjis. Air mutanajjis, iaitu air yang tidak suci dan tidak boleh menyucikan. Jadi itulah bahagian-bahagian air. Dan kita kembali kepada pelajaran kita pada hari ini, iaitu mengenai jawi. Murid-murid bolehlah buka buku teks muka surat 72 ataupun melihat terus di skrin video yang Ustaz paparkan. Okey, kita teruskan dengan hari ini, iaitu mengeja, menyebut dan mengeja. Mengeja dan menyebut. Lebih kurang begitulah. Kita eja dan kita sebut suku kata dan seterusnya menjadi perkataan. Okey. Dia bagi suku kata depan 2, suku kata belakang 1. Dia suruh sambung menjadi 2 perkataan yang berbeza dengan suku kata yang belakang adalah sama. Jadinya hasilnya sama. Okay, kita lihat yang pertama. Kita eja bersama-sama. Kaf nun. Okay, apa bunyinya? Kan. Okey, bagus. Kaf nun kan. Okey, lagi sekali. Kaf nun kan. Okey. Dia bertemu dengan suku kata yang kedua, dal nge. Apa bunyinya? Okey, dang. Dal nge dang. Dal nge dang. Okey. Jadinya bercampur dua tu, dia pun bersambung. Kaf nun kan. Dan nun itu dibuang lengkuknya dan diluruskan untuk bersama dengan dal. Dal ngedang. Dal ngedang. Selepas huruf dal, Ustaz sentiasa bagi tahu tidak boleh bersambung. Jadi kaf nun kan, dal ngedang. Kan
dang. Lagi sekali. Kaf nun kan dal ngedang. Kandang. Kandang kambing, kandang lembu, kandang macam-macam jenis binatang. Okey, yang kedua tanun ten. Lagi sekali tanun ten, dan bertembung dengan suku kata kedua dal ngedang. Kita tengok pula cara sambung. Kaf dengan nun boleh bersambung. Nun seperti tadi dibuang alqab besarnya dan diluruskan untuk bersambung dengan huruf dal. Selepas huruf dal tidak boleh bersambung. Jadi tulisannya tanun ten dal ngedang. Tendang. Tanun ten dal ngedang. Tendang. Lagi sekali. Tanun ten dal ngedang. Tendang. Okey, bagus. Jadinya tendang. Tendang apa? Tendang bola, jangan tendang pintu, jangan tendang kawan. Nanti kena marah kepada guru dan marah kepada kawan. Dan kita pergi kepada yang ketiga dan yang keempat. Suku kata depan berbeza, suku kata belakang yang sama. Kita pergi yang ketiga dahulu. Banun ban. Banun ban. Banun ban. Ben. Ban dengan ben. Bunyinya bergantung kepada perkataan. Banun ben. Banun ben. Okey, bercampur dengan suku kata yang kedua. Tangatang. Tangatang. Lagi sekali. Tangatang. Okey, kita tengok sambungannya. Banun ban. Ben. Banun ben. Okey, nun itu dibuang lengkut bersama dengan huruf ta. Ta bersedia menunggu. Ta dengan nga bersambung. Tangatang. Okey. Jadi perkataan ini banun ben tangatang. Bentang. Lagi sekali. Banun ben tangatang. Bentang. Okey, lagi sekali. Banun ben tangatang. Bentang. Bentang apa? Bentang tikar, bentang sejadah, bentang permaidani. Okey, kita terus pada yang keempat. Kaf nun ken. Lagi sekali. Kaf nun ken. Kaf nun ken. Bertemu dengan tangatang. Tangatang. Okey, bersambungnya kaf ken. Kaf nun ken. Nun itu dibuang lengkut seperti tadi dan bertembung dengan huruf ta. Ta dengan nga bersambung. Jadi perkataannya kaf nun ken tangatang. Kentang. Kaf nun ken tangatang. Kentang. Okey, bagus. Kita pergi pula 5 dan 6. Panun pen. Panun pen. Lagi sekali. Panun pen. Bertembung dengan tasintas. 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 Okey. Untuk sambungannya panun bersambung, nun itu ditarik, dibuang lengkut, bertembung dengan huruf sin. Bertembung dengan huruf ta. Ta dan sin bersambung. Okey, ejaannya jadi panun pen tasintas. Pentas. Panun pen tasintas. Pentas. Jadi pentas tempat orang buat apa? Sembahan. Di sekolah kita pun ada pentas juga untuk tempat ucapan dan membuat aktiviti. Yang keenam. Canun can. Canun can. Lagi sekali. Canun can. Tasintas. Tasintas. Okey. Bersambung. Ca dengan nun boleh bersambung.
Nun bersambung dengan huruf ta dan seterusnya dengan huruf sin. Jadi tulisannya canun cen can, canun can, ta sin tas, cantas. Canun can, ta sin tas, cantas. Okey, bagus. Yang ke-7 dan ke-8. Okey, sin mim sam, sin mim sam, sin mim sam, bertemu dengan huruf ba ra bar, ba ra bar, ba ra bar. Okey, cara nak sambungnya, sin dan mim bersambung, mim dibuang ekor bawahnya, diluruskan untuk bersambung dengan huruf ba dan ra. Okey, dan menjadilah sin mim sam, ba ra bar, sambar. Sin mim sam, ba ra bar, sambar. Sin mim sam, ba ra bar, sambar. Helang sambar anak ayam, sambar, menggunakan kakinya yang tajam. Yang ke-8, kaf mim kem, kaf mim kem. Lagi sekali, kaf mim kem, bertembung dengan huruf suku kata barabar, barabar. Jadi untuk menyambungnya, kaf mim bersambung, mim dibuang ekor bawahnya dan diluruskan untuk bersambung dengan huruf ba dan ra. Okey, jadinya kaf mim kam, barabar, kembar. Lagi sekali, kaf mim kem, barabar, kembar. Lagi sekali, kaf mim kem, barabar, kembar. Ada orang kembar dua, kembar tiga, kembar seiras, kembar tidak seiras. Kembar ini ialah dua ataupun lebih daripada satu. Siapa nak kembar? Angkat tangan. Dan yang terakhir iaitu 9 dan 10. 9 dan 10. Yang ke-9, sin nun san, sin nun san, sin nun san, bertembung dengan darodar, darodar, darodar. Okey, sambungannya sin dan nun bersambung, nun dibuang seperti tadi geluknya, bersambung dengan huruf dal. Selepas huruf dal tidak boleh bersambung. Seterusnya jadilah sin nun san, darodar, sandar. Sin nun san, darodar, sandar. Sin nun san, darodar, sandar. Sandar di atas kursi, sandar atas sofa, dan macam-macam lah sandar dengan belakang kita. Dan yang terakhir, yang ke-10, kaf nun kan, kaf nun kan. Lagi sekali, kaf nun kan, bertembung dengan darodar, darodar. Jadi bersambungnya, kaf dengan nun boleh bersambung, nun dengan dal pun boleh. Nun dibuang seperti tadilah, dibuang geluknya, bersambung dengan huruf dal. Selepas huruf dal tidak boleh bersambung. Jadi tulisannya kaf nun kan, darodar, kandar. Lagi sekali, kaf nun kan, darodar, kandar. Lagi sekali, kaf nun kan, darodar, kandar. Kandar apa? Kandar guni, guni isi upa ayam, upa lembu, kandar rumput dan macam-macam lagi. Kita boleh kandar di atas bahu ataupun belakang kita. Jadi itulah 10 perkataan yang kita eja pada hari ini dengan menggunakan perkataan-perkataan dan suku kata yang telah diberikan. InsyaAllah bertemu lagi Ustaz pada minggu hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.